والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Alhamdulillah kita masih diberi izin untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah. Kuliah kita petang ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Qalbun Salim, Syarah Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dan diterjemahkan balik oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Semuanya Allah punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, saya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Saya dihormat usaha pentadbiran Gema Nur Iman yang saya muliakan, sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya, ayah-ayah yang dikasihi, ibu-ibu yang dicintai. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan insya Allah. Baik, berahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk lagi di dalam kitab kita iaitu Qalbun Salim. Inna syaitanu khuliqa minan nar wa inna ma tutfa'un naru bil ma'. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bahwasanya syaitan itu dijadikan dia daripada api dan hanya saja dipadamkan dengan air, maka apabila marah seorang kamu maka hendaklah ia mengambil wuduk. Antara tips kalau kita sedang marah, kata Nabi SAW, syaitan tu jadi daripada api dan marah ni datang daripada syaitan. Maka dipadamkan dengan air, maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Dan berkata Nabi SAW, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi bani Adam, ala tarawna ila khumrati ainaihi wa intifakhi audaji. Faman wajada in zalika syai'a
falyaqid haddahu bil ardi. Jika bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung hati anak Adam, adakah tiada melihat kamu merah dua matanya dan bangkit urat lehernya? Sesiapa yang mendapat sesuatu daripada tanda-tanda tersebut, maka hendaklah meletakkan pipinya mencecah tanah. Kalau marah tu sampai merah mata. Kalau orang merah mata ni orang sebut panah baran. Ya tuan-tuan. Dan pada masa sama bangkit urat. Bangkit urat ni bahasa dia leher, urat leher ni terangkat. Sesiapa yang mendapat sesuatu daripada tanda-tanda tersebut, maka hendaklah meletakkan pipinya mencecah tanah. Pipi ni tak tanah. Ia mengisyaratkan, kata Nabi SAW, untuk meletakkan anggota badan yang paling mulia. Dalam tubuh badan kita ni, yang paling mulia sekali muka. Kenapa muka? Ada orang tanya, Ustaz, kenapa muka kita paling mulia? Ibu-ibu, kalau kita orang pukul kaki kita, kita tak berapa marah. Kita tak berapa marah. Bila orang pukul badan kita, kita tak berapa marah. Tapi orang main kepala kita, muka kita, kita akan marah. Sebab itu tempat yang paling mulia bagi seorang manusia adalah mukanya. Tuan-tuan. Lepas tu bila kita marah, kita letakkan muka kita ke tanah. Supaya hilang perasaan takabur yang menjadi sebab utama kepada marah. Supaya dia tahu bahawa dirinya adalah seorang hamba yang hina. Tidak sewajarnya untuk dia bersikap sombong. Maknanya kalau dia terlalu emosi, letakkan pipinya itu ke tanah. Letak pipinya ke tanah pada masa yang sama mengajar kepadanya sifat takabur. Supaya dia tak lagi memperolehi sifat-sifat yang sombong. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kalau marah ni tuan-tuan kena kawal dengan cara yang baik. Marah bukan tak boleh. Tapi biar marah yang bertempat. Maka ambil wuduk. Kalau tak boleh juga, waktu marah tu mata kita sampai merah-merah dan sampai urat keluar. Maka letakkan pipi kita ke tanah supaya hilang perasaan sombong tu adalah penyebabkan kita ni marah. Kenapa nak marah-marah sangat? Sedangkan kita ni hamba yang hina. Sebab tu kita solat, kita sujud. Bukan sujud sebab kita takabur. Bukan kita sujud sebab kita bongkok. Sebab kita ni hamba. Hamba hina yang mengharapkan hidup belas kasihan daripada Tuhannya. Dan berkata, Nabi SAW pada diayatkan disebutkan Nabi SAW bersabda, Ya bunaya, ini istata'ta an la tabita illa ala wudu'in. Faf'al fa'innahu man atahul maut wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Daripada anak, wahai anakku, jika kamu mampu untuk tidak tinggalkan ketika tidur malam, melainkan dengan berwuduk, maka lakukanlah, kerana sesungguhnya sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya, sedangkan ia dalam keadaan berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid. Nabi pesan pada kita, kalau boleh sebelum tidur jangan tinggal wuduk. Kerana apa? Kalau diambil nyawa kita ketika mana kita tidur, pada masa yang sama kita berwuduk, diberikan pahala mati syahid. Disebutkan ulama adalah syahid akhirat, iaitu syahid yang kecil. Sebab tu menjadikan rutin harian kita mengambil wuduk. Bukan faedahnya hanya sekadar menghapuskan sifat marah, tapi mati dalam keadaan wuduk pun juga disebutkan ada kebaikannya oleh baginda Nabi SAW. Maka di sini jelas berwuduk ini bukan hanya untuk salat. Makna berwuduk ni boleh diguna pakai pada setiap masa. Ada orang setiap masa dia berwuduk. Seperti mana Bilal bin Rabah yang menjaga wuduknya dan solat sunat wuduk dua rakaat. Wuduk ni boleh bukan hanya untuk solat. Orang marah boleh berwuduk. Orang tidur boleh berwuduk. Pesan guru kami, kalau kita nak bersama dengan seorang isteri pun boleh berwuduk. Sebab wuduk ni bukan hanya sekadar membersihkan, meratakan pada wajah tangan kita, tetapi ia membersihkan dosa-dosa kita.
teringat pesan almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz Nikmat kata apa? Kalaulah kita kata wuduk tu membersihkan kotoran, nescaya kotor daripada dosa-dosa kita akan menjadikan keruh air tersebut. Tetapi dosa tersebut tidak dilihat. Maknanya dosa itu tidak dinampakkan Allah. Kalau dinampakkan Allah, ternyata dosa-dosa kita ini akan terlihat keruhnya air tersebut. Kenapa? Sebab perkara-perkara dinampakkan oleh Allah. Sebab itu, bukanlah wuduk itu dapat membersihkan kotoran saja, tetapi dosa-dosa kita. Sebab kata Nabi SAW, setiap titis-titis air wuduk pada wajah kita akan mengampuni dosa kita. Tengok pada nota kaki di bawah. Cara Nabi SAW berwuduk. Rasulullah SAW berwuduk dengan satu mud air. Satu mud air ni, pernah tak kita tengok mud air yang air kecil tu? Ataupun kita sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu mud ialah kedua telapak tangan yang penuh dengan air. Satu syak bersamaan dengan 4 mud. Maknanya Nabi SAW wuduk dengan air yang kecil. Tuan-tuan, kecil ni saja. Tak besar. Tuan-tuan, insyaAllah. Saya lupa nak bagi tahu pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, lepas lagi hujung-hujung waktu, kita nak minta kita doakan buat menantu Bonda Ros, Ustazah Helen, yang sekarang ini mungkin akan melaksanakan operation sebab anaknya besar untuk keluar daripada secara normal. Nanti kita di hujung-hujung kuliah, kita akan doakan insya-Allah. Baik, kita akan masuk pada air wuduk. Air wuduk Rasulullah satu mud, iaitu kedua telapak tangan yang penuh dengan air, ataupun kita sebut satu syak bersama dengan 4 mud. Itu cara Nabi mandi. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut Rasulullah SAW ambil wuduk dengan satu mud bersamaan dengan 0.688 liter atau 688 milimiliter. Maknanya kecil lah botol tu. Botol yang kalau kita minum air gaut tu dalam 2,5. 2,5 tu maknanya 2,5 tu maksud dia kalau satu air 250 mililiter, maknanya kalau 2 botol tu 500 mililiter, 2,5. Dalam begitulah cara Rasulullah berwuduk. Cara Rasulullah berwuduk. Ni antara kelebihan yang disebutkan. Lepas tu kita kalau berwuduk bukan kata 2 mililiter. Macam air bomba. Semua basah. Jubah pun basah. Baju kita pun basah. Ini antara cara Rasulullah mengambil wuduk. Adakah kita boleh mengambil cara tersebut? InsyaAllah kita akan melaksanakan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tuan-tuan. Tadi kita nak doa pada awal kuliah, tetapi disebabkan huru hara tadi berlaku keluar masuk, kita akan buat di hujung kuliah nanti untuk menantu Bonda Ros, insya-Allah. Okey, baik. Selesai. Cara Nabi angkat wuduk. Maknanya satu mud bersamaan 688 mml. Maknanya Nabi angkat solat Nabi angkat wuduk dalam jumlah air yang digunakan oleh Rasulullah sangat kecil sebab mengelakkan pada pembaziran. Kita nak benda ni. Sebab tu kalau kita ambil air wuduk, sebanyak air yang digunakan itu adalah dengan jumlah yang kecil, tak besar, kecil, sangat kecil. Wallahu alam. Okey. Kita buka muka surat yang terakhir dalam bab marah. Menahan marah adalah akhlak yang baik. Ketahuilah, menahan marah adalah akhlak yang sangat baik. Sehingga ia dipuji Allah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang menahan marah. Padahal keadaan tersebut kita boleh marah.
tapi kita cuba menahan. Sebab tu orang yang tahan marah ni Allah puji. Sebab dalam satu marah ni tak lama, kadang tak sampai seminit. Marah ni tak lama, tak sampai 10 saat. Marah ni tak lama, tak sampai 30 saat. Kadang-kadang hanya sebab marah yang tak dapat dikawal, rumah tangga boleh bercerai. Si anak boleh hilang si ayah boleh hilang si isteri, si anak boleh hilang si ibu. Ini punca pada sifat kemarahan. Sebab itu antara pesan almarhum Tuan Guru kami, antara sifat yang perlu ada bagi seorang laki-laki supaya disayangi isterinya, jangan ada sifat panas baran. Sebab orang yang panas baran ni orang perempuan tak suka. Bukan bermakna di sini tak boleh marah, tetapi menjauhi sifat panas baran seperti mana Nabi sebut tadi, sampai matanya merah, urat lehernya sampai terkeluar. Itu adalah satu benda yang tidak bagus. Sebab tu jangan marah-marah. Marah tu boleh, tapi kalau boleh tahan marah. Zohirkan kemarahan itu dengan cara yang berbeza. Bukan zohirkan dengan cara yang mendatangkan mudarat pada orang lain. InsyaAllah. Faham? Tuan-tuan rahmati Allah. Dan kata Nabi SAW, man kadhuma ghaidha walau sya'a an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati amna wa imana. Sesiapa yang menahan marah dan jika dia mahu melepaskan kemarahannya, tentulah dia boleh lepaskan, tetapi dia tidak melakukannya, Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Nampak? Seperti mana saya sebut. Nabi pun sebut, man kazuma ghaiza, sesiapa yang menahan marah dan jika dia mahu melepaskan kemarahannya, tentu dia boleh, tapi dia tahan. Kelebihannya apa? Allah Ta'ala memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat orang yang dapat menahan kemarahan sebab Allah muliakan pada hari kiamat kelak. Bukan bermakna kita tak boleh marah. Marah yang tidak boleh terkawal itu salah. Maka kalau kita mampu marah, boleh kita marah. Tetapi tahanlah. Dan kalau nak melepaskan juga, lepaskanlah kemarahan itu agar mendidik kepada orang yang kita marah tadi. Wallahu a'lam. Itu disebutkan pada asal pada kitab tersebut 196. InsyaAllah. Faham? Jelas? Maka hari ni, sebelum kita nak marah, fikir apakah terjadi kalau kita marah dengan emosi yang tak stabil. Apa yang akan terjadi kalau kita marah membuta tuli. Ada kalanya penceraian boleh berlaku. Ada kalanya boleh sampai membunuh. Ada kalanya boleh sampai memukul. Ada kalanya sampai mudarat kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, sebab tu kita kena berjaga-jaga. Sebab tu saya kata, marah ni bukan tak boleh. Boleh, tapi tengok pada tempatnya. Dan janganlah kamu marah sampai pada masa yang sama mendatangkan mudarat, mendatangkan ketidakbaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Maka dijelaskan perkara tersebut. Supaya kita jelas dan juga faham. Wallahu a'lam. Ada soalan berkaitan marah, kita dah selesai. Ada soalan? Daripada ibu-ibu, mungkin nak bertanya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau orang tu dia marah dia marah kita sampai tak mau tegur kita, tak mau cakap dengan kita nak cakap dengan dia, tapi dia buat tak tahu, tak mau cakap kita nak buat macam mana Ustaz? Kita tak nak. Kata ulama, dia yang dosa, kita tak dosa. Ya ke? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Okay, jelas nak? Biasalah marah orang ni kadang lama, kadang sekejap, kadang tak hilang langsung, kadang sampai membawa kepada dendam, kadang membawa sampai bermusuh.
tengoklah cara orang tu kontrol marah. Kan? Tapi kalau kita mengaji ni, nak marah-marah juga. Tapi biarlah Marah. marah. Jangan Marah sampai. Marah sampai kita naik beranak pada dia marah kita. Yalah, Sampai tapi jadi kita janganlah sampai gitu kan. Yang penting kita tak tegur. Orang tu yang berdosa lah, kita tegur. Tapi dia yang tidak bertegur. Wallahu a'lam. Jelas? jelas Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sejuk sikit hati saya. Tak apalah, sejuk. Saya pun sejuk ni sebab air hujan masuk. Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Nanti asam pedas, insya-Allah dia tak marah. Yalah tu. Masya-Allah. Ada soalan lagi tentang marah? Kalau tak ada, kita Assalamualaikum Ustaz. bersalam. Saya nak tanya ni, saya dulu pernahlah berjiran. Lepas tu adalah sisih faham sikit dengan jiran tu. Habis tu bila saya nak pindah, saya pergilah kat rumah dia nak minta maaf lah kan. Sebab mungkin salah kita ke salah dia pun tak apalah kan. Tapi kita pergilah minta maaf kan. Tapi kan dia macam larikan diri Ustaz. Dia macam tak nak jumpa saya. Habis tu macam mana tu Ustaz? Saya nak minta maaf dengan dia. So, Macam mana tu Ustaz? dia berdosa, kita tak berdosa. Oh Sebab ya ke Ustaz? daripada sesuatu perhubungan silaturahim, maka dia yang berdosa. Jelas? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Lagi satu saya pesan kat mak. Yang mak pergi minta maaf, nak pindah baru minta maaf. Buat apa? Patut masih duduk tu lah minta maaf. Baru kena. Nanti dia kata, Bukan Ustaz. Ni yelah masa duduk-duduk tu, yelah macam tu dia diam-diam macam tu yelah Ustaz kan, biasalah Ustaz kan. Kan kalau kita kan lepas tu dah lama saya kata saya ni nak pindah dah. Tengok orang ni macam berapa tak layan, tak ni lah kan, tak berapa kan. Jadi tak sedap lah, baiklah pergilah minta maaf apa semua. Jadi macam tu lah ceritanya Ustaz. Macam tak tahulah dia maafkan tidak ke, wallahualam lah. So, saya dah niat hati saya tu memang nak minta maaf, nak perbaik lah Ustaz. Macam tu lah cerita. Okay, Ustaz. Dah pindah, buat apa nak baik benda? Tak, kalau ada selisih faham tu lah Ustaz. Nak minta maaf lah kan. Macam tu lah cerita. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sebelum pindah tu kena minta ampun lah mak. Lebih baik. Kan jalankan silaturahim tu baik. Nah, insyaAllah lah. Tak apalah. Dah benda dah selesai, dah pindah dah pun. Mudah-mudahan baik-baik semua lah. InsyaAllah. Tak ada soalan dah. Kita masuk bab yang keempat, iaitu hasad, dengki atau iri hati. Wa min syarri hasidin iza hasad. Tuan rahmati Allah. Sana ibu-ibu. Food Panda pula datang nak hantar makanan. Oi. Siapalah hantar ni? Rezeki lah kata orang. So nasi lemak daging kicap kot. Tak pastilah. InsyaAllah. Kita tengoklah nanti macam mana. InsyaAllah. Dan disebutkan pada bab yang keempat, iaitu pengertian hasad. Apa tu hasad? Hasad tu dengki. Dengki tu hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Tentang dengki. Dengki ni tak boleh ada. Tengok apa maksud dengki. Hasad ialah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, sama ada nikmat dunia atau agama hilang, atau menginginkan orang yang didengki itu ditimpa musibah. Kita nak orang yang kita tengok dia ada nikmat dunia atau agama, dia hilang daripada nikmat tu. Nikmat dunia tu termasuk apa? Kecantikan, harta, tubuh yang menawan. Kadang orang sekarang sebenarnya sifat kita yang menyebabkan orang dengki dengan kita. Faham? Kadang, yelah, minta maaf lah saya sebutkan, kadang kita terlalu, orang kata apa? Terlalu suka share. Bila kita share, tak semua orang suka. Dan saya tak kata juga share tu salah. Okay, jelas no? Saya tak kata share tu salah. Cuma saya kata
kalau kita terlalu kerap share. Share tu maksud dia kongsi. Kan sekarang kan kita dekat media sosial, kan banyak perkara-perkara yang mudah dikongsikan. Kita sebenarnya kita cuba invite hasad tu daripada orang. Kita yang minta hasad. Dulu orang nak hasad kita, dia kena intai-intai. Macam kekanda Amnira, dia kena intai kekanda Azrina. Dia teropong macam ni. Kan? Nak bagi tengok apalah dia tu kan. Apa benda tu kan. Kalau dulu, jiran-jiran dulu, kalau nampak jiran pakai kereta sebelah, dia pura-pura siram pokok bunga. Oh, siram pokok bunga. Apa benda dah tu? Oh, kereta baru. Padahal dia tak siram bunga, dia siram jalan. Tapi niatnya nak tengok apa benda dah tu. Kan zaman-zaman dulu. Tuan-tuan. Tapi zaman sekarang, tak usah kita intai-intai. Memang orang bagi tahu. Nak bagi tahu. Sebenarnya, ada kalanya kita yang menghidupkan sifat dengki. Kita yang buka laluan supaya orang dengki kat kita. Nah, dalam apa jua keadaan. Kekanda Azrina ada kat sini? Tak pasti. Tadi ada terkena tendang tadi tu, Allah Alam masuk balik ke tak. Dia Kesian dia. bermusafir saya kali ni. Ya, Dia saya tahu. musafir ke Kuala Lumpur. Okey, baik. Contoh kalau kita terlalu baik pun orang dengki. Kalau kita jahat sangat pun orang dengki. Kan. Sebenarnya ada banyak perkara kita cannot sharing. Kan? Yalah. Kadang rezeki kita lebih, orang dengki. Macam mana kita nak, dia kata ustaz, jadi macam mana ustaz? Maknanya satu sifat yang takkan pernah hilang daripada orang sekeliling kita adalah dengki. Dan juga iri hati. Dengki, iri hati samalah. Takkan pernah hilang. Dan hatta kadang sifat dengki dan iri hati itu datang kat kita juga. Dan kita juga memiliki dengki dan iri hati. Tapi kita kena buang. Sebab kita dah mengaji. Bila kita dah mengaji, maknanya kita sedang membersihkan sifat tersebut. Sebab bahana sifat tersebut sangat bahaya. Oi, bahaya. Sebab dengki ni bahaya. Tuan-tuan. Memang dengki tu ada. Tapi sebagai orang beriman, tak boleh ada dengki dan iri hati. Sebab sifat tersebut kesannya besar terhadap amal kita. Tengok disebutkan dalam nota kaki 214. Tengoklah. Ibnu Al-Manzur berkata, hasad adalah engkau berangan-angan hilangnya nikmat orang yang kau dengki. Hilangnya nikmat orang yang kau dengki. Kita kalau boleh nak orang tu hilang nikmat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hasad adalah seseorang berangan-angan hilangnya nikmat daripada orang yang berhak. Maknanya orang yang sifat dengki ni, kata ulama, dia menafikan apa yang Allah bagi pada seseorang. Dan dia tak setuju apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kita kena ingat tau, rezeki Allah Ta'ala bagi. Yalah, mungkin orang tu cakap boleh lah. Tak? Dia kata orang tu cakap boleh lah. Cuba dia yang susah, kita yang senang. Takkanlah dia takkan iri hati. Tuan-tuan, saya sebut ni, nikmat kaya, nikmat miskin, dua-dua nikmat. Dua-duanya ujian. Faham? Okey. Kalau tuan-tuan biasa belajar, kita kata fitnah. Benda Nori ni, fitnah tu apa? Fitnah tu buat cerita bercakap-cakap hal orang di belakang orang tu. Dia tak betul lah, cerita tak betul. Betul. Fitnah ni dalam bahasa Arab dia ujian. Fitnah tu panggil Arab dalam bahasa Melayu dia panggil ujian. Ujian hidup. Sebab tu kita minta dijauhkan daripada fitnah hidup.
Sekarang ni, kalau orang itu diuji, ya, walaupun orang kata, Ustaz, seronoknya, dia kaya Ustaz, kami ni makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Yalah, sahih lah tu, apa yang dicakapnya. Tapi, bila mana kita argue dan kita tak suka apa dia dapat, maknanya kita menolak apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan kita macam tak puas hati apa yang Allah Ta'ala tak bagi kat dia. Ni antara benda yang kita kena ingat. Kita kalau, yelah, bukan saya nak nafikan lah. Kadang yang dengki ni, sifat-sifat ni ada pada ustaz-ustaz juga. Penceramah-penceramah juga. Sebab itu dalam Islam, dia kena ada tasawuf. Bersihkan hati kita daripada sifat dengki. Faham? Sebab tu kena buang. Jangan ada. Kalau ada akibatnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan hadis Nabi pun juga mengatakan sesuatu yang buruk berlaku pada orang yang ada hasad, dengki dan juga iri hati. Jelas tak? Tuan-tuan. Mana kita tak boleh giung. Okey, contoh nak. Kita sama usia. Belajar sama. Universiti sama. Diploma sama. Ada rezeki orang, sama-sama dapat kerja bagus. Tapi ada rezeki orang, dia tak kerja, dia jadi si rumah. Tapi belajar sama. Nah, maknanya, yang si rumah tu kata, dia argue apa yang dapat dekat budak tadi kerja, aku kena jadi si rumah. Tuan-tuan, hidup kita ni Allah dah jadikan cantik. Kenapa aku belajar tinggi, aku kena jadi si rumah? Kenapa ada kawan kita belajar tinggi, tapi dia kerja, pada masa sama dia kahwin, dia tetap kerja. This is hidup, dia ada pro and contra. Bila orang bekerja, perempuan, dia akan kata dia nak jadi si rumah. Tapi bila perempuan jadi si rumah, dia akan kata nak jadi kerja. Bila orang kerja, dia akan tengok orang yang duduk si rumah tadi, sebab dia dah besarkan anak. Dan orang yang si rumah, dia akan cemburu tengok orang yang bekerja tadi ada duit. Di situ ada pro and contra. Ya? Dalam setiap keadaan. Kita jangan take satu advantage yang dia dapat. Dan sampai kita lupa apa yang kita dapat. Nah, memang kalau kokkan kita belajar tinggi, tiba-tiba jadi si rumah. Nah? Dan ada orang yang kerja, dia nak jadi si rumah. Ada orang jadi si rumah, dia nak kerja. Tapi bila orang yang kerja tadi, tengok orang si rumah, dia akan kata apa? Seronoknya dia jadi si rumah. Tak payah fikir apa-apa, tak payah nak kena layan bos, nak kena buat kerja itu, kerja ini. Tengok anak besar, hantar anak sekolah, membesar depan mata anak dia. Dia kata begitu, betul? Nah? Tapi orang si rumah, kata apa kat dia? Seronok dia, anak dia pergi hantar taska, balik kerja, ambil. Tuan-tuan, orang yang kerja ni, kalau dia ada anak, layanannya tak sama dengan orang duduk si rumah. Sebab tu, dalam kehidupan, jangan nampak apa yang orang dapat. Tetapi nilai dulu apa yang kita dapat. Supaya kita hilang sifat hasad dengki tersebut. Faham? Memang tengok, alah seronoknya dia ada duit. Dia boleh shopping. Aku duduk rumah je tak ada duit. Tuan-tuan, tapi kita dapat membesarkan anak kita. Dan juga kita dapat satu benda yang Allah sebut dalam Quran, sebaik-baik tempat perempuan adalah kat rumah, bukan kat luar. Kalau nak keluar, mesti jaga batas. Ramai hari ni, isteri-isteri yang keluar rumah, kerja, tidak menjaga batas syarak. Antaranya, berias berlebih-lebihan, bukan berias untuk suami. Nampak tak pro and contra kat situ? Lepas tu kita tak boleh dengki dengan orang. Ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat. Begitu juga dengan orang kita tengok. Ada benda yang dia dapat, ada benda yang dia tak dapat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik. Berkata Imam Nawawi mengatakan hasad adalah seseorang yang berangan-angan hilang nikmatnya daripada saudara, sama ada nikmat agama atau nikmat dunia. Imam Al-Haddad berkata erti hasad atau dengki ialah apabila seseorang itu berasa sempit dan serba salah di dada dan di hatinya sambil kurang senang
terhadap nikmat yang dikurniakan Allah kepada salah seorang hamba-Nya. Kata Imam Ahmad, dia rasa macam sempit, geramnya aku, macam mana dia boleh dapat? Macam mana dia? Macam penceramah, penceramah ni banyak. Nah, macam Ustaz Nazri, rezeki dia masuk TV Al-Jurah, muka dia ada tiap pagi, ada waktu malam, tu rezeki dia. Maknanya penceramah lain, dia tak boleh kata, geram tu lah aku dengan Ustaz Nazri ni, dia pula dapat, apa kurangnya aku? Itu namanya dengki. Nah, tak perlu dengki. Sebab tu rezeki dia. Mungkin Allah Ta'ala bagi dia kat situ. Mungkin kita di tempat yang terbalik. Macam penyanyi. Tuan-tuan tengok Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. Itu sama. Rezeki dia sampai sekarang dia boleh menyanyi. Ada orang, kan, rezeki dia menyanyi tak lama. Tapi sekejap saja. InsyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kita nak sebut. InsyaAllah. Nah, tuan-tuan yang terahmati. Sama ada dalam urusan agama maupun urusan dunia. Sebagaimana sebaliknya mengharapkan agar nikmat itu terhapus daripada orang itu. Dan kalau boleh biarkanlah dia saja yang mendapat nikmat itu meskipun hal itu mustahil berlaku. Dia nak orang yang dia tengok tadi dapat nikmat, Allah tarik dan nikmat tu dapat kat dia. Ni orang yang tahap dia sangat-sangat dengki dengan orang lain. Kadang-kadang kan kita minta maaf ibu-ibu ya. Kadang kita selalu sebagai orang isteri kan, as a husband like that. Contoh kan kita tengok isteri orang kan. Bila kita tengok isteri orang, dia kata isteri aku tak macam ni pun. Di situ kita telah timbulkan sifat dengki dan iri hati pada suami tadi. Dia tengok orang begitu kan. Dia kata, dia ni, isteri dia baiknya. Sudah membezakan isteri kita. Nah, pada masa sama, isteri kita pun sama tak tengok suami dia. Dengki betul lah aku tengok dapat suami dia baik. Sedangkan yang kita nampak tu buruk. Yang kita nampak tu depan kita setakat tu yang dalamnya kita dah tahu. Tapi kat luar dikaburkan dengan talbis iblis. Belitan tipu daya syaitan. Iblis ni, dia akan mengindahkan sesuatu yang tak elok. Dan dia akan menjadikan buruk pada sesuatu yang elok. Ya, tuan-tuan. Sebab tu dalam hidup kita, apa yang ada depan mata kita, kita kena cari dan pandang ia pada segi kebaikan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Kita dah 5:55. Ada persoalan? Kita berhenti takat tu dulu. Muka surat 198. Ui. Ustazah Helen dah selamat bersalin. Ya, saya tahu. Tadi Bonda Ros hantar WhatsApp kat saya. Saya dah baca dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bonda Ros Allah Ta'ala bagi sihat. Juga mak kepada cucu Bonda Ros, Ustazah Helen. Allah Ta'ala berikan kesihatan. Allah Ta'ala berikan kekuatan dan kesembuhan. Dan mudah-mudahan semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Dan kita berbaki ada berapa minit lagi. Mungkin ada yang nak tanya tentang dengki sebab kita tak masuk penuh lagi. InsyaAllah. Atau kita akhiri dengan bacaan doa. Tak ada soalan. Ustaz baca doa. Lepas tu baca doa penutup, Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih. Ada soalan. Semua dah faham kot. Dah faham tak apa. Nanti kita masuk apakah bahaya pada penyakit dengki. InsyaAllah. Dan sebelum kita tutup, mungkin tadi kita mula agak lewat dalam 5 suku itu sebab ada masalah teknikal. Flight delay. Ya, InsyaAllah. Nanti kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Mungkin ada waktu-waktu ganti, insyaAllah. Kita akan cuba isi kekosongan tersebut, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat
dosa jiran-jiran kami dan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Permudahkanlah urusan keluarga Bonda Rosmiati. Ya Allah, jadikanlah cucunya dan juga menantunya dalam keadaan sihat sepenuhnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kesihatan yang baik buat menantu Bonda Ros, Ustazah Helen dan juga cucunya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur, Ya Allah, atas kurniaan cucu kepada Bonda Ros. Mudah-mudahan ia menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu alam. Kada itu dulu pada petang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.